Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Jadi untuk sesi pembelajaran pada kali ini, kita akan terus melihat tajuk pendawaian elektrik satu fasa, mana kita akan go through kepada C06. Tak silap saya C06 saja. Silap. Okey, tengok pada share C05. Okey, bukan C06 C05. Jadi dalam C05 ni kita akan melihatlah kaedah pengesan kerosakan. Tapi sebelum tu kita lihat dulu apa yang ada dalam kertas penerangan kita. Okey, dalam kertas penerangan ini kita akan melihat kepada tajuk di mana penyelenggaraan dan pembaikan peralatan elektrik satu fasa. Jadi dalam tajuk ni kita akan fokus kepada 1, 2, 3, 4. Okey, di mana ini menentukan kita punya aktiviti kerja, yang mana yang nombor 1 tu dia menerangkan tentang menyenggara peralatan kelengkapan elektrik. Nombor 2, kita tengok kepada kenal pasti alatan tangan, alatan kelengkapan dan bahan penyelenggaraan elektrik satu fasa. Nombor 3, kita tengok melakukan pemeriksaan kelengkapan elektrik. Dan nombor 4, kita menyenggara peralatan elektrik. Jadi ini adalah 4 poin penting yang perlu kita kuasai untuk kita habiskan modul C05 untuk kali ini. Jadi untuk tajuk, kita lihat kepada penyelenggaraan dan pembaikan peralatan elektrik satu fasa. Okey, antara tujuan yang kita perlu fahami adalah kita akan memberi pengetahuan kepada penyelenggaraan peralatan dan pembaikan peralatan elektrik satu fasa, yang mana yang biasa kita gunakan di dalam rumah. Okey, untuk kita mudahkan kerja-kerja di rumah sekiranya berlaku kerosakan. Antara peralatan yang sering ada dan selalu ada di kawasan sekeliling kita, terutamanya di rumah, seperti cerek elektrik, kita ada pemasak nasi elektrik, kita ada setrika elektrik dan sebagainya. Dan ini menunjukkan banyak lagi peralatan-peralatan elektrik yang mudah untuk kita kesan dan membaik pulih dia punya kerosakan, bergantung kepada tahap kerosakan yang kita dapat cari. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada penerangan. Okey, nombor 1. Nombor 1 ni adalah kaedah mengesan kerosakan. Okey, ini adalah kaedah mengesan kerosakan. Okey, saya besarkan sikit. Kaedah mengesan kerosakan, di mana dalam kaedah mengesan kerosakan ni, kita yang paling penting adalah kita punya mata kita, panca indera kita. Okey, mata kita lah. Okey, Tuhan dah bagi mata kat kita. Tujuan mata kita adalah apa? Untuk melihat. So, yang pertama di sini kita melihat penglihatan visual. Okey, pemeriksaan penglihatan ataupun visual inspection. Ini adalah satu sesuai yang biasa saya gunakan kalau ada terdapat barang rosak, kalau ada benda-benda yang boleh kita kesan dengan mata kita, seperti perubahan warna, seperti kita boleh melihat kesan-kesan kerosakan seperti keretakan pada peralatan elektrik tersebut. Okey, jadi kaedah ini kita boleh dapat mengesan bahagian yang pecah atau patah ataupun terbakar. So, dia pecah, patah, terbakar. Ini biasanya dapat dilihat melalui mata kita pada peralatan elektrik itulah. Okey.
Kita tidak boleh anggap peralatan elektrik yang mengalami kerosakan. Okey. Kadang-kadang selalunya yang berlaku atas faktor utama yang sering menggagalkan peralatan tu untuk berfungsi dengan baik, biasanya adalah tiada bekalan masukan. Maknanya tak ada elektrik yang lalu. Kita on switch ataupun kita plug in kita punya plug, kita on switch, lepas tu switch kita dalam keadaan yang baik, tapi bila masa kita on pada peralatan tersebut, tiada apa-apa bekalan masukan yang masuk. Seperti kita boleh melihat dia punya indikator LED dia ataupun lampu dia, yang mana biasa kita tengok adalah tidak menyala. Okey. So, sebelum kita nak buat kesimpulan bahawa alat tersebut dah rosak ataupun apa-apa perbaikan, kita mesti tengok dia punya punca bekalan dahulu. Kita mesti tengok dia punya punca bekalan. Manakala okey, sebelum tu punca bekalan ni kita kena test. Okey, kalau ada punca bekalan tu ada masuk, dan kita perlu baik pulih jika perlu. Okey, kita nak pastikan dia punya bekalan masuk dulu. Okey, yang kedua, jika kita tengok dan kita kenal pasti alat tu rosak, kita nak pastikan peralatan tu mesti di off dulu sebelum mengesan dan membaik pulih kerosakan. Okey. Bila kita dah kenal pasti, contohnya situasi berlaku, kita punya peralatan kita, switch kita dah on. Okey, kita dah on switch kita, lepas tu kita nak check kerosakan. So masa switch tengah on, kita jangan membuat sebarang baik pulih pada peralatan elektrik, kerana kita tidak tahu kemungkinan yang berlaku seperti mana kebocoran arus pada bodi barang tersebut. Jadi kita kena off dulu switch, dan selepas tu bila dah off, kita cabut plug kita, barulah kita baik pulih. Okey. Seterusnya kita tengok alat-alat domestik satu fasa. Okey, lazimnya menggunakan, okey, ini adalah tentang soket yang selalu digunakan di dalam rumah kita. Palang 3 pin 13 ampere. Palang 3 pin 13 ampere. Okey, yang ni kita selalu guna palang 3 pin 13 ampere. Palang 3 pin 15 ampere pun ada. Ini lebih besar sedikit daripada 13. Okey, ini 15 amp. Dan seterusnya kita ada kabel boleh lentur 3 teras. Ini biasanya kabel ni luaran dia kita tengok warna kelabu biasanya. Dalam tu ada 3 wire. Ini adalah tujuannya untuk menghubungkan alat-alat tersebut kepada bekalan 240 volt 50 Hz yang terdapat di rumah pengguna. Okey, di rumah pengguna. Ini adalah domestiknya alatan elektrik, okey, bukan industri. Okey. Okey, jadi disebabkan kelaziman, maka dalam kertas penerangan yang saya terangkan sekarang ni adalah kita tengok secara berasingan langkah-langkah senggara dan baik pulih palang 3 pin 13A ataupun 15A. Okey, kabel penghubung boleh lentur 3 teras. Seterusnya kita terus kepada peralatan elektrik seperti pembakar roti, pemanas air, setrika dan lain-lain. Okey, sebagaimana yang saya katakan tadi ialah palang 3 pin. Palang 3 pin dan kabel penghubung ini adalah dua item yang wajib dan perlu diperiksa dahulu sekiranya peralatan elektrik tu tak boleh on kan, tak boleh nak hidupkan. Jika dua benda ni
kita cek dan semuanya berfungsi dengan baik, barulah kita terus kepada peralatan elektrik. Kemungkinan dalam body peralatan elektrik tu ada kerosakan yang perlu kita kesan. Okey. Haruslah diingat bahawa ada kalanya komponen-komponen yang rosak, okey, tidak dapat di pasaran. Maknanya ada komponen-komponen kecil lah biasanya, yang biasanya kalau komponen kecil ni susah nak ada dapat di kedai atau di barang-barang spare part. Biasanya kalau di kedai tu, kalau kita nak tukar barang kena beli seketul, harga mahal. Jadi ini akan menyebabkan kos kita jadi tinggi. Lepas tu solution kita tak dapat diteruskan dengan baik lah, sebab asasnya kita perlu tukar komponen kecil je. Jadi kita kena beli komponen yang besar, jadi tak berapa ekonomik di situ. Tapi sekarang ni zaman maju. Sekarang ni zaman kita, zaman shopping online, dan banyak barang-barang yang mudah kita beli daripada online dan dia akan post kepada kita. Jadi itu adalah satu kelebihan untuk kita baiki sendiri ataupun baik pulih sendiri peralatan yang mudah untuk kita baiki. Jadi seperti saya menggunakan pembelian secara talian dan mencari nama komponen tersebut dan mengikut spesifikasi lah. Contohnya perintang ke, kapasitor ke. Kalau kita perlu nak tukar, kita perlu melihat dia punya kapasiti ataupun unit yang tertentu, ukuran tertentu pada nilai komponen tersebut, supaya kita boleh order dan kita boleh tukar secara sendiri. Okey. So, ini adalah kebijaksanaan kita lah untuk membaiki dan menggunakan bahan-bahan yang ada untuk diubah suai. Kalau tak dapat juga barang kita nak order dekat online, kita kena modifikasi lah. Ada kala lebih ekonomikal untuk melupuskan peralatan tersebut setelah peralatan tak dapat dibaiki. Maknanya baik kita lupus, beli baru je. Kalau nak repair, mahal, harga sama dengan peralatan baru. So better kita lupus peralatan tersebut dan beli baru. So setelah peralatan kita disenggara dan baik pulih dan siap dipasang semula, kita terus kepada ujian rintangan penebatan. Ini kita tengok perlu dilakukan. Saya selalu buat banyak kali. Jadi kena uji dulu sebelum kita nak guna, supaya kita tahu dia punya peralatan tu selamat untuk hidup. Okey, itu adalah poin penting. Jadi untuk video kali ini saya harap pelajar-pelajar dapat melihat bahawa ada tiga item yang sangat penting sebelum kita melakukan apa tu, pembaikan. Ya. Okay. Antaranya saya ulang lagi sekali ialah palam 3 pin 13A ataupun palam 3 pin 15A. Ini adalah soket yang ada fuse di dalamnya. Dan last sekali adalah kabel boleh lentur 3 teras. Okey. Periksa dulu yang ini adalah main sekali sebelum kita buka peralatan elektrik. Body peralatan elektrik, kita check wire dulu dengan plug dulu. So ini yang penting. Okey, palang 3 pin dengan kabel boleh lentur 3 teras, 3 pin 13A, 3 pin 15A. Okey, alright. Saya harap sedikit sebanyak dapat kita membantu. Ini adalah mengesan kerosakan, kaedah mengesan kerosakan. Jadi untuk tajuk seterusnya kita akan lebih mendalam lagi. Okay. Untuk video pertama ni saya terangkan tentang kaedah mengesan kerosakan yang asas. Okey sahaja, supaya kita dapat mengenali
fungsi-fungsi seterusnya. Jadi kita bertemu lagi pada sesi seterusnya. Alright, jumpa lagi. Terima kasih.